Okey, terima kasih. So, perhaps kita boleh pergi perlahan-lahan dan ada aspek yang mungkin saya lajukan sikit. Ada muka surat yang saya lajukan sikit, ada muka surat yang saya mungkin perlahankan untuk kefahaman bersama. Saya bercadang nak cakap asalnya presentation disediakan dalam bahasa English, tetapi Mr. Koh minta deliver dalam bahasa Melayu. Kalau anda tak faham atau kurang selesa atau bagaimana, mungkin maklumat tu yang penting. Bahasa apa dipakai, kalau perlu bahasa Arab, kita buat bahasa Arab. Mandarin saya belum boleh lagi. Okey, kalimah Mandarin saja saya boleh. Yes, very good. And I hope that you can present in Mandarin. Yeah, the intention is that in fact we also deliver some finance program. We have in fact embarked on a training, potential training for Mandarin speaker for Islamic finance. Overall lah, bukan sekadar gold tetapi the banking products and stuff. Itu in future. Itu in future, okay? So apa kita akan sentuh adalah tentang aspek kepatuhan syariah, perspektif kepatuhan syariah dalam pelaburan emas. Jadi emas kita akan sentuh sikit, apakah komponennya, kita akan sentuh sikit berkenaan prinsip asas gold dalam syariah dalam emas dan parameter yang diletakkan tentang nak melabur dalam emas bagaimana. Kemudian kita akan sentuh bagaimana struktur yang ada dalam quantum metal punya produk secara ringkas. Sebab masa diberi tak terlalu panjang, saya ada limitation, ada had untuk kita sentuh tentang perkara ini agak panjang. Okay? Ini santai-santai je tuan-tuan, santai-santai sahaja. Baik, berkenaan tentang prinsip asas dalam undang gold. Umumnya gold something yang sangat orang cukup suka. Sama ada wanita khususnya sebab dia melibatkan barang emas dan sebagainya. Tapi sebagai seorang yang melihat aspek stability, gold memberikan satu jaminan dari sudut stability dan juga kenaikan harga dan juga rasa liquidity from that angle. Dan kita akan sentuh juga sepanjang modul ataupun bahan yang kita sediakan ini. Jadi yang kita nampak, gold physical investment is one of the way yang kita boleh tengok ataupun dalam bentuk-bentuk lain yang kita panggil dalam paper gold. Kita panggil gold account. Jadi sekurang-kurangnya dua kaedah bentuk pelaburan yang umumnya orang akan lakukan. Jadi terpulang kepada mungkin kecenderungan tuan-tuan. Lebih yang mungkin yang agak di luar bandar, mereka lebih nampak kepada pelaburan dalam bentuk physical emas. Ada juga mungkin yang produk-produk baru yang ada, dia paper gold ataupun investment gold account terlibat. Pelaburan dalam struktur-struktur pelbagai, ETF, gold ETF dan sebagainya. Jadi antara kepentingan penting, kenapa kita sentuh syariah? Sebab gold ni something yang bukan syariah halang, tidak. Syariah menganggap dia sesuatu yang berharga dan ada perkara tertentu yang agak sensitif jika tak dikawal baik. Itu saja. Jadi nak govern, nak kawal selit, itu saja. Jadi yang terutamanya dalam hadis atau prophetic tradition, kalau ni maksudnya is a saying by Prophet Muhammad, from the words ataupun ayat-ayat daripada Allah atau wahyu daripada Allah, revelation daripada Allah yang menyentuh tentang bagaimana kita mengawal sila aspek ribawi, potential usury, kita panggil dalam English kita panggil usury, interest sebahagian kecil, usury itu lebih komprehensif. Okay? Dalam hadis ini disentuh berkenaan tentang sekiranya anda ingin exchange atau membuat pertukaran antara emas dengan emas, kita panggil silver dengan silver, perak dengan perak, ataupun gandum dengan gandum, bali dengan bali, dan juga kurma bukan, kalau kurma ni kurma dates, dan juga salt ataupun garam dengan garam, ia harus memenuhi dua kaedah. Nanti kita akan baca tentang equal quantity dan juga spot basis. Kalau di bersamaan, emas, okey, dan kalau emas perak lain pula syarat. Bagi mereka yang pernah hadir bersama kita dalam sesi sebelum ni, mungkin anda pernah come cross hadis ni, kita pernah kongsikan, tetapi mungkin sebagai pengulangan, untuk pengulangan. Jadi umumnya dia ada dua kategori daripada hadis tadi, yang hadis kita bacakan tadi, ada dua komponen, dua ailah kita panggil, effective cost. The first category kita panggil, dipanggil the measure of value ataupun exchange, medium of exchange. So gold, silver disebut secara khusus dalam hadis ni, and then kategori kedua adalah makanan ruji ataupun staple food. Ya, disebut bali, gandum, kurma dan garam.
Apakah itu sahaja? So ulama memanjangkan, extend melalui kaedah qiyas, dia extend kepada beberapa perkara. Dan ini pun ada sedikit yang pandangan-pandangan yang mencabarlah, tetapi umumnya kebanyakan kita bersetuju. Dia cover gold, silver dan apa juga medium of exchange, termasuk fiat money yang kita ada sekarang ni lah, ringgit, kita ada USD dan sebagainya. Begitu juga dalam bab soal makanan, kita cover juga makanan-makanan makanan ruji yang kita ada. Jadi secara umum, in terms of understanding on gold, yang penting adalah ke semua instrumen produk moden, kewangan moden yang ada flare ataupun flavor atau sikit-sikit bau-bau bacang emas ni ditertakluk kepada syarat, dan ya, bukan kata syarat ketat tetapi syarat yang baik, untuk mengawal, sebab dia melibatkan hubungan antara manusia, hubungan ketidakzaliman, hubungan fair dealings. Ini asas kepada kita panggil konsepnya apa? Maqasid syariah. The higher objectives of Sharia is to attain the best interest for all in terms of the public at large, and to avoid, untuk halang, untuk hapuskan sebarang bentuk kesusahan, kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya. Itu higher objectives of bagaimana syariah ini datang, or the Islamic law is being proposed. It's all for the benefit of the people at large, untuk maslahat umum. Jadi sekiranya anda cakap soal investment sukuk yang ada kaitan gold, ataupun unit trust, ataupun unit of investment, atau ETF yang ada terkait dengan gold, maka kita kena tertakluk kepada syarat yang ditentukan dalam hadis tadi, dan juga bagaimana ada sedikit penerangan selepas ini. Begitu juga tentang membeli gold menggunakan debit card, menggunakan credit card, menggunakan charge card, juga ada dalam standard-standard di peringkat antarabangsa, dalam classical text, dalam kitab-kitab lama, turath, kita panggil, juga dalam standard IOF ya. Juga IOF ni something yang tuan-tuan kena hafal lah, IOF ya. AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ni satu institusi besar di dunia ni yang mengeluarkan standard ataupun piawaian berkenaan banyak perkara. Untuk syariah ada 60 standard. Untuk accounting ada dalam 30 standard, dalam governance kita panggil takbir urus ada 20 standard, untuk industri keuangan Islam yang ada. Begitu juga dalam soal safekeeping, allocating, minting, ar-rahnu, physical delivery dan sebagainya. Ini semua ada sikit goal je, bolehlah terkaitlah sikit di situ ya. Yang tak termasuk emas hitam. Emas hitam apa? Minyak lah. Minyak tu umumnya tak termasuk, dia termasuk dalam komoditi, soal komoditi. Walaupun kita sebut emas, anak emas itu tak kira lah. Susah kan saya nak kata. Benda yang ada objek emas lah, janganlah semua istilah emas tuan-tuan masuk. Ni anak emas, kena deal dengan konsep kaedah undang-undang tadi, gold dengan gold. Bukan. Ini berkaitan yang emas yang kita sebut tadi lah, physical ataupun paper tadi. Jadi dua syarat penting ya, tuan-tuan sambil-sambil kalau ada soalan boleh tanyakan. If you have any question, do post it. I may not have access now. Perhaps kalau Koh ada soalan yang you think it's important for me to answer on spot, maklumkan. Sebab saya buka full screen saya punya presentation ni. Tetapi sekiranya tak ada, kita mungkin jawab di hujung, perhaps ya. Jadi macam saya menyatakan tadi, soal gold ini bukan dihalang dalam agama, bahkan dibenarkan, cuma dikawal selia dengan baik. Yang pertama, kita nak, kalau kita melibatkan soal gold dengan gold, regardless of the quality of the gold. Saya mohon maaf, itu yang hakikatnya sekarang kita ada. Whether dia 999, 916 ataupun apa-apa saja, anda harus memenuhi kedua-dua elemen ini. Yang pertama ataupun yang kedua tadi kita sebut, ia harus dilakukan secara on-spot basis. Lani istilahnya. On-spot. Bertukaran itu berlaku dalam on-spot. Umumnya, dia kata hand, yadan bi yadin. Hand in hand. Tukar betul. Yang kedua disebut, adalah sedikit leeway, ada sedikit pengecualian, dianggap T+2 atau 3 hari lah. Okay? 3 hari daripada kita hantar. Daripada tarikh itu ada tambahan lagi 2 hari lagi lah. 3 hari in total. Jadinya itu masih dianggap on spot. Lebih pada itu, anda sesiapa sekiranya ada transaksi ataupun arrangement yang melibatkan soal demikian,
maka kita telah tidak memberi tanggungjawab ataupun kriteria utama kepada jual beli emas, menyebabkan dia jatuh kepada tidak patuh syariah. Transaksi itu tidak dianggap patuh syariah. Yang kedua, dia mesti juga adanya taqabud ataupun penyerah milikan. Kita serah milik dengan sama weight yang ada lah. Jadi soal ini kita yang nyata tadi, regardless of the quality, tanpa mengambil kira soal politik. Walaupun kadang-kadang kita merasakan bahawa mana sama 916 dengan 999, tapi this particular situation Nabi dah nyatakan dalam hadis tentang soal transaksi dalam satu pasar, which is the market. Market tak kisahlah, zaman dulu marketnya physical, zaman sekarang mungkin marketnya online. Itu soal kedua, tapi it's still a market, isn't it? Di satu pasaran kita panggil. Seorang peniaga tu nak beli low grade quality of dates, kurma grade B katakan, dan dengan dia jual dengan kurma grade A. So dia kata anggap bahawa grade A saya 2 kali ganda nilai daripada you punya. So kalau saya jual 1 kg kat you, you kena jual 2 kg, you kena exchange 2 kg kurma grade B dengan saya. Nampak tak? Nampak tak soal tu? Dah berlaku. Ini berlaku. Maka apa kata Nabi? Itu tak dibenarkan. How do you transact? Pertama, guna duit. Jangan guna date dengan date, susah. Guna other means. Gunakan medium lain. Ringgit ke duit ke apa, dinar ke, boleh, tak ada masalah. So you purchase first, kurma yang 2 kg pada harga, let's say lah 1 dinar, 2 kg, you dapat 2 kg of kurma grade B, and with that one dinar yang ada, that person yang ada 2 kg tadi beli dengan 1 kg of grade A kurma. Itu kaedah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadinya ini saya ringkaskan, saya tak ingin panjangkan bagi mereka yang dah ada hadam dan pengetahuan ni. Simple je. Kalau anda deal dengan type yang sama, dalam kategori yang sama, type yang sama, gold dengan gold, kat dia bawah kategori medium of exchange kan, bahan tukaran kan, ada yang ada nilai tukaran, gold dengan gold, ataupun kita kurma dengan kurma tadi, sama tak? Kurma dengan kurma di bawah kategori makanan. Kalau anda jual benda yang sama dalam kategori yang sama, 2 syarat ini kena penuhi, iaitu ialah harus spot basis dan sama takaran atau timbangan. Kategori kedua, kalau anda menjual dalam kategori yang sama tetapi barang yang berlainan, gold dengan silver, ringgit dengan USD dan sebagainya, boleh berbeza. Takkanlah 1 USD sama dengan 1 ringgit. Memang tak samalah berdasarkan tukaran forex kan. Jadi anda boleh tukarkan dalam spot basis, wajib kena ada, masih spot basis, tetapi tidak ada tanggungjawab ataupun syarat untuk nilai yang sama. Yang ketiga, kalau dalam kategori yang berbeza dan bentuk yang berbeza, ringgit dengan daging boleh dibeli dalam bentuk bertangguh, nilai tak sama, okay? Dan sebagainya. Itu secara ringkas. Yang kedua, itu dalam aspek bagaimana bertransaksi dengan mal ribawi, kita panggil barang-barang, item, komoditi yang ada elemen ribawi. 2 kategori tadi, medium of exchange ataupun staple food, barang makanan asasi. Ini adalah sebahagian daripada syarat-syarat ataupun peraturan khusus tentang gold. Pertama, kita nak tengok bukti kepemilikan. Ini cukup penting dalam mana-mana bentuk jual beli ya. Dan kebanyakan dalam produk kewangan Islam ataupun produk transaksi Islam yang sebagai alternatif kepada loan ataupun pinjaman ya. Pinjaman dibenarkan dalam Islam ya, jangan salah. Cuma pinjaman dia one to one. So kebanyakan, kalau tak semua, tapi kebanyakan produk yang ada bersifat jual beli. Maka dalam jual beli kena buktikan dengan jelas bahawa saya ada pemilikan tersebut dan only saya boleh jual. Di sini macam mana bentuknya? Sertifikatnya, serial numbernya. Ini cukup penting. Ketika mana anda membeli emas daripada quantum metal contohnya, harus ada di mana? Di suatu tempat dalam bentuk physical certificate ke, physical possession yang anda pegang ke, anda pegang kat rumah betul emas ke, ataupun dalam simpanan ada serial number ke, yang boleh di-retrieve pada bila-bila masa, itu memberikan satu bentuk pembuktian kepemilikan, milkiyah, kita panggil milkiyah ataupun ownership. Yang kedua, emas tersebut juga harus boleh dikenal pasti, boleh diasingkan, boleh allocate, boleh
cerakinkan, dan kalau nak ambil boleh dikeluarkan sampai tahap itu. Jadi sebahagian benda yang susah dibuat, dia mungkin eventually menimbulkan boleh milik tapi tak boleh nak keluarkan nak apa semua. Dia timbul soal syariah nantilah, sebab dia tidak memenuhi syarat dan peraturan kedua, iaitu identifiable, boleh specifiable, allocatable dan juga distributable. Okey, ini soal yang kedua. Juga physical possession are enabled upon request. Ini syarat ketiga. Itu adalah suatu hak, is a right untuk saya tak nak ambil tak apa. Itu bukan soal tak ambil ni tak syarat komplain, tak. Kebolehan ambilan. Saya nak ambil upon request, dapat terima possession, boleh, maka dia patuh syariah. Kalau tak boleh cakap ada bila minta tak dapat, tak sampai, question mark. Jadi ini antara pandangan ataupun perspektif syariah yang harus kita fahami baik. Okey. Juga memberi hak kepada buyer untuk dispose. Ini harus faham. Kalau dah milik saya dan dia milik penuh dan kita tidak cagarkan, kita tidak sandarkan dan sebagainya, bila pemilikan itu penuh, milkiah itu complete, kita panggil full ownership, atau kita panggil milkiah itu tam, okay? Tamam kan, maka kita boleh buat. Dia sama macam soal-soal hartanah kita juga kan sebenarnya. Rumah kita, kita dah beli rumah dan still membayar pada bank. Untuk kita nak jual, tak boleh lah, jangan halang saya. Bukan tak boleh. Masalahnya payment tak habis lagi. Maka you ada hak, you masih tertangguh kepada bank. Okey, minta maaf. Jangan marah. Memanglah milkiah tu ownership dah penuh, tetapi sebab you ada hutang orang lain pegang sikit tanggungjawab ownership tu, ataupun memegang keboleh jualan tersebut. Nanti dulu minta hak saya, minta syarat ataupun minta pengesahan saya dulu, konsen dulu. Itu perspektif yang kita nyatakan. Lain-lain adalah tentang rights and liabilities, orang yang memberikan, tentang undivided share of gold tu. Kemudian kita bincang tentang konsep musyarakah, mudarabah dan investment dalam gold. Juga tentang konsep membeli share yang company yang terlibat secara langsung dalam soal extraction of gold, jual beli gold, ataupun asetnya memang gold lebih banyak daripada aset-aset lain. Ini juga di-cover dalam standard. Bagaimana kita deal tentang membeli saham syarikat. Contohnya saham syarikat Quantum Metal. Anda membeli gold, soal lain. Kita membeli saham syarikat Quantum Metal. Contohnya in future dan sebagainya. Ada syarat yang dijelaskan dengan baik. Baik, saya lanjutkan dulu sambil kita berbicara soal nanti. Lebih anda mungkin ini dah tahu dah ni Ustaz. Untuk manfaat bersama kita sentuh sikit, tapi di hujung nanti mungkin kita sentuh tentang Quantum Metal punya produk. Apakah produk-produk yang hampir ada ataupun hampir sama yang boleh dikembang yang ada dalam instrumen kewangan moden ini? Seperti biasa, spot gold purchase itu agak umum, agak plain vanilla kita panggil. ETF, exchange traded fund based on gold, gold account, gold funds, gold sukuk, gold based cryptocurrency dan sebagainya. Ini produk-produk yang ada berdasarkan creativity dan ada. Dan tidak ada masalah sebenarnya from kita panggil fiqh muamalat, ataupun Islamic law on muamalat or transactional aspect, dia tidak terlalu ketat. Dia konsep di sini begini. Asas kepada jual beli ataupun aspek muamalat ni adalah dibenarkan, kecuali ada dalil mengatakan tak boleh ataupun tidak membenarkan. Bahasa Arab ini disebut al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal perkara yang dalam soal muamalah ini dibenarkan. Jadi kalaulah ini jangan quote saya bahaskan lah. Kalau saya anggap begini, kalaulah gold ini tidak ada hadis riba tadi sebagainya, ikut kita lah nak transact macam mana. Tapi sebab ada hadis, we have to transact within the ambit of the undang-undang dan syarat-syarat yang dikenakan. Ini berbeza dengan ibadah ya tuan-tuan. Ibadah yang kita buat tu, solat, zakat, sebagai puasa, haji sebagainya, itu asasnya berbeza, foundationnya berbeza, underlying konsepnya berbeza. Iaitu kita hanya boleh buat benda yang didescribe dalam secara spesifik. Maksudnya tak boleh tiba-tiba nak, saya nak sembahyang 18 kali. Tak. Solat kita tetap 5 kali sehari. Itu saja. Tak boleh tambah rakaat, tak boleh. Itu sifatnya al-aslu fil ibadah al-mana' kita panggil. Asal perkara dalam soal ibadat ini ditegah untuk tambah-tambah. Unless it's a specific ruling yang diperkenalkan agama, dan boleh kita buat. Kita tidak ada kreativiti dalam soal ibadah. Kreativiti kita bawa ke sini.
tuan-tuan nak buat gold account, goldfish lah, buatlah kat sini. Sebelah sini ya tuan, belah bahagian muamalat. Bagus. Next. Ini saya sentuh. Tuan-tuan mungkin tidak terlalu ingin berbicara soal ini, tetapi mungkin saya bawakan sikit, tipis ya. Ada orang argue tentang gold and silver ini boleh ditransact, especially bila kita pakai duit kan, tak perlu ikut syarat-syarat tadi. Syarat-syarat mana? Syarat ini. Syarat on spot, takabut. Kerana apa? Pandangan mereka mengatakan bahawa ini yang kita beli nanti, fiat money, ringgit tu tidak termasuk dalam hadis yang Nabi nyatakan. Dia tidak ada intrinsic value, dia tak backed by gold. Hadis pun tak sebut tentang paper money. Dia only sebut specifically, literally soal secara jelas soal emas dan perak sahaja. Tidak ada zakat dalam soal emas dan ni. Dan juga qiyas tu dengan fulus disebut. Yang dulu disebut tentang metal money, not paper money. So ini jawapan kita. Dia membawa kepada zakat tak boleh. Tak, jawapan kita tidak. Ini pandangan yang tidak tepat, dan sebenarnya bersamaan ulama telah panjangkan konsepnya. In fact, kalau selepas ni tak pakai paper money, kita pakai cryptocurrency for example, mungkin. Sebab paling penting adalah medium of exchange tersebut yang kita bawakan. Baik, ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, kita boleh continue dulu. Okay, saya sambung sikit. Yang terbaik yang mungkin saya boleh nyatakan dan telah disahkan oleh pihak Israf Consulting untuk pihak Quantum Metal adalah ketika distrukturkan produk-produk ini, kita strukturkan berdasarkan konsep dan standard piawaian pelaburan emas yang dikeluarkan oleh IOV. Mengapa tidak ada di bawah Bank Negara? Yang pertama, kerana di bawah Bank Negara, gold ini tidak termasuk dalam mandat mereka itulah. Jadi ini berdasarkan perbincangan dan sebagainya. Tetapi JAKIM ada mengeluarkan pandangan mereka juga di bawah gold dan juga di bawah Jatuhkuasa Fatwa Kebangsaan, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Kita sebut dengan lebih mudah Jatuhkuasa Fatwa Kebangsaan, walaupun tak tepat nama itu. Kita sebut Jatuhkuasa Fatwa bagi Majlis Hal Ehwal Agama Islam. Itu nama penuhnya. Yang juga tidak ada autoriti penuh jugalah dari segi fatwa, sebab fatwa bawah negeri. Tetapi tak apa, yang paling penting kita bawa ni ke peringkat antarabangsa dan kita sandarkan dan strukturkan berdasarkan struktur IOV. Saya bawakan beberapa highlight. Yang pertama tentang dalam soal klausa 3 palang 4 itu, tentang soal jual beli butiran ataupun emas untuk currency lah. Yang pertama, boleh dijual beli tetapi harus counter value tu adalah hadir, mesti ada. Dan possession ataupun kepemilikan, possession adalah possession, apa istilah bahasa Melayu? Saya mempemilikan lah, pemilikan yang paling hampir. Boleh dibuat oleh pembeli ataupun ejen ya, tak ada masalah, dalam bentuk fizikal, betul-betul emas sudah datang kemudian disimpan dalam poket, ataupun dalam bentuk konstruktif, dalam bentuk undang-undangnya. Kita panggil qabad hukmi. Yang pertama, qabad hakiki, secara hakikatnya, physically they own it, they have it in their pocket. Yang kedua, secara hukmi, secara law, secara legal, ada satu bentuk kepemilikan menunjukkan sijil ke, serial number ke dan sebagainya untuk menunjuk. Ini juga boleh. Walaupun sedikit yang saya sentuh, ulama dahulu lebih berasa aman dan tenang sekiranya at least sekurang-kurangnya, ini pandangan yang ada sedikit lah. Kalau boleh dikata dalam soal emas ni, walaupun jual beli dalam ringgit tadi, forex boleh dibuat. Tak payah buat on the spot, masuk dalam bank kau pun cukup. Kan, duit ringgit dengan USD dan sebagainya. Ini kalau kita beli duit ringgit dengan juga emas, kalau boleh dia minta lah, kalau boleh sentuh sikit fizikal tu pas, kena simpan balik pun tak apa. Ini sampai tahap itu. Bukan saya kata ini wajib, ada pandangan sahaja. Okay? Ini ada satu pandangan. Yang kedua, dalam soal konstruktif tadi, possession tu boleh dibuat dalam bentuk allocation of, kita ada pembahagian ataupun boleh dipisahkan dalam bentuk pelbagai, ataupun dalam bentuk kepemilikan sijil tadi, ataupun ada serial number. Dan juga cuma sijil tu harus dikeluarkan pada hari tersebut. At least sekurang-kurangnya menunjukkan bahawa pemilikan tu telah pun ada pada ketika itu. Itu yang dimintakan.
Jadi ini yang kita sebutkan, dan ada persoalan dia, tidak boleh jual beli unspecified ingots, okay? Yang kita panggil unallocated ingots without physical possession. Ini syarat yang ketat dinyatakan. Jadi secara umum kita boleh buat kesimpulan bahawa dibenarkan pelaburan dan pembelian emas selagi mana timbal balik balasan itu counter value, kita panggil consideration balasan itu adalah pada nilai dan harga yang sama. Kalau kita gold dengan gold, regardless of the quality, 91 dan 99 kita tak mau cerita bab tu, dan juga dibuat dalam bentuk ni spot basis. Kedua, gold dengan silver boleh dijual beli, tak kisah counter value yang berbeza, cuma spot basis. Dan kalau gold beli untuk apa saja perkara lah, anda nak beli, lepas ni nak beli makan pakai gold lah, Quantometer mungkin nak buat apps ataupun e-wallet pakai gold, beli banggir nasi kuarter atas, bendi 2 tepi, boleh, tak ada masalah. Makan mamu semua boleh, makan sedapnya, okey, pun boleh, tak ada masalah, as long as willing buyer, willing seller, ataupun terima. So in terms of perlukah hanya gold ini standalone, ataupun dia boleh dihybridkan, dicampur gaulkan dengan produk-produk dan syariah prinsipal lain? Jawapan saya tadi dah ada dalam soal muamalat tadi kan. Kalaulah tidak ada kreativiti ulama-ulama dan scholars dan thinkers yang ada dalam player dalam Islamic finance ni, dalam gold, maka kita akan jumpa satu gold. Tetapi disebabkan mungkin ada seolah-olah Quantometer yang berfikir bersama dengan syariah advisor, bawa masuk produk-produk yang unik kepada anda, ataupun di luar sana lah, ada player yang ada gold Ar-Rahnu for example. Ar-Rahnu tu satu bentuk yang unik kan, walaupun sebahagian rasa Malaysia cukup besar segmen Ar-Rahnu kan, iaitu gabungan apa, kalau dulu kita ada tengah-tengah tu ada bentuk pinjaman qard, tambah juga kita bagi rahnu, iaitu simpanan emas dalam kita, lepas tu kita kenakan ujrah, iaitu upah simpan. Itu dulu Sekarang Ar-Rahnu dah jadi lain sikit lah, sebab ada isu-isu syariah sikit. Tetapi umumnya kita boleh plug and play as long as syariah punya perspektif tu terjaga. Kerana apa? Ini soal muamalat, dan anda boleh eksperimentasi dengan soal-soal yang tadi. Boleh gabung wa'ad tadi, qard dengan rahan, hibah dan sebagainya. Ini boleh dilakukan as long as patuh syariah. Baik, saya kira tuan-tuan pun dah ingin tunggu lama sangat, Ustaz banyak sangat berceloteh ni. Kita masuk topik ketiga, ringkas saja kepada tuan-tuan. Soal kenapa produk-produk ataupun syarat compliant gold investment di bawah Quantometer. Yang pertama, mengapa ada kelebihan dalam gold investment ni? Pertama, is a well established deep and liquid asset. Bayangkan 3.5 trillion worth of asset gold globally, lagi besar daripada syariah compliant asset combine. Kita anggap dalam 3 trillion USD total global Islamic finance asset, 3 trillion. Ini pun lebih lagi, okey. Kedua, dia juga adalah satu effective diversifier. Jadi dia tidak ada kaitan, no correlation to other asset class. Dari segi kenaikan dia mungkin lebih stable, dalam hitungan langgar dan sebagainya, dia agak cantik dan baik. Juga dia safety in terms of default risk, tak ada. Performs well in times of crisis lagi naik kan, tuan-tuan tengok baru ni pandemik dan sebagainya, naik cantik baik, lepas tu turun balik lah. Itu normal. Kemudian juga in terms of gold, dia ada return yang baik depending pada dia punya spread yang anda plan dan sebagainya. Yang selanjutnya, bayangkan dia more, size dia juga besar, dan juga in terms of conventional dan Islamic juga menerima. Negara mana juga menerima gold umumnya. Jadi in terms of crisis, for example, anda ada masalah with gold, insya-Allah anda boleh mulakan kehidupan baru sekiranya anda terpaksa keluar daripada kemelut politik atau kemelut kemencah peperangan yang sebagainya, untuk membina kehidupan baru. Kalau ada, kita tidak doakan, tetapi kalau ada, dia boleh. Jadi ringkas berkenaan tentang produk-produk yang ditawarkan oleh Quantometer yang terkini, dengan nama yang terkini semuanya, mudah dikategorikan dengan 3 bentuk. Yang pertama, Gold Saving Account, GSA, tuan-tuan juga faham. Kemudian nanti pun ada penerangan lanjut. Kedua, Gold Convert Account.
ialah GCA, dan ketiga Goal Asset Enhancement GAE, yang mana secara umum ada kategorinya. Jadi ini ringkas yang produk yang diberikan. Nama-nama dahulu telah pun ditukar, leverage dan sebagainya. Ini nama yang latest, jadi tuan-tuan boleh pakai. Apakah ia patuh syariah setakat ni? Jawapannya adalah unik di bawah Quantum Metal. Mereka mengambil penasihat syariah dalam 2 layer, iaitu pertama peringkat global, kedua peringkat country specific. Okay? Maksudnya apa? Ada satu global syariah advisor yang akan certified ketiga produk, tetapi sekiranya perlu di peringkat negara tersebut, terutamanya negara-negara Muslim, Quantum Metal juga mengambil satu langkah tambahan untuk dapatkan sijil kepatuhan syariah di peringkat negara tersebut juga. Jadi dia mengukuhkan rather than conflicting. Dia mengukuhkan. Okay? Setakat ini, untuk ketiga-tiga produk ini, yang kita boleh tengok kebaikannya, physical gold withdrawal dibenarkan, 100% backed by 99.99 physical gold, boleh trade in your currency, mana-mana juga currency yang anda ada, low rates guaranteed, dan pelbagai lagi. Inilah ketiga-tiga kepatuhan syariah, sijil kepatuhan syariah yang telah dikeluarkan oleh Raqabah. Ini dia berpusat di United States. Anda boleh dapati mereka telah pun sign. Ini saya ambil snippet lah. Gambar full anda boleh minta dengan pihak Quantum Metal. Anda boleh tengok sendiri sijil kepatuhan syariahnya. Ini dia dua pager. Saya tak boleh nak ambil dua gambar tu. Saya ambil satu sikit je lah kat sini. Ini untuk produk yang pertama tadi, GSA. Ni muka surat depannya, logo. GCA juga ada muka surat depan macam tu dan muka surat belakang macam ni. GSA juga ada muka surat belakang sebegini. Cuma nanti dia akan tulis lah Gold Saving Account, dan ditandatangani oleh dia punya Syariah Supervisory Board, diketuai oleh Syekh Nizam Ya'qubi, Abdul Bari Mish'an dan juga Abdul Razak Kabar. Ini untuk GCA, dan juga kita ada GAE. Ketiga-tiganya telah pun disahkan patuh syariah di peringkat global. Untuk makluman, di peringkat lokal, anda juga mungkin sedang mengikuti perkembangan itu. Di peringkat awal, Isra Consulting telah pun memberikan kepatuhan syariah untuk tak salah saya ketiga-tiganya, tetapi mereka hanya sambung GSA. Yang di peringkat GCA dan GAE, Taufuk Consultancy telah dilantik, pihak syarikat kami telah dilantik untuk membuat penelitian. Disebabkan PKP, saya kira ada penelitian kami tertangguh sikit, disebabkan beberapa proses tak dapat dilakukan. Tapi dia ongoing, cuma disebabkan lawatan ke physical goal tertangguh, kena tunggu, kena queue, documentation, pertemuan, itu saja. Tapi itu satu proses yang berkelanjutan, yang sedang continuing. Jadi saya harap tuan-tuan boleh berkomunikasi dengan pihak Quantum Metal secara lebih jelas, mungkin Mr. Kenneth, Mr. Koh dan sebagainya, untuk memahami status. Ini telah pun dikeluarkan. Saya ambil masa sikit yang berbaki kat sini tentang dua produk berbaki ni. Kalau anda yang belum ada pengetahuan, GSA saya tak sentuh lah, sebab GSA is quite straightforward. You purchase gold dan juga you save keep dengan company. Itu kebanyakan bank juga ada. Saving account, gold saving account lah kita panggil lah. Mana-mana juga ataupun gold account macam itulah. Anda beli dan anda simpan. Anda beli, anda simpan. So dua syarat je. Ketika beli tu ada physical tu, sama ada anda serahkan secara physical sekejap, ataupun anda nyatakan ia ada di belakang. Ini sijil anda yang anda ada dan disimpan dengan dalam company lah, ataupun dalam bank khususnya. Kalau GCA dia lebih berbentuk, kalau kita boleh nyatakan sebagai hampir resemble Ar-Rahmu yang tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan ada gold, tuan-tuan pledge the gold, tuan-tuan akan dapat cash in return. Selesai pembayaran, tuan-tuan boleh dapat balik gold tersebut. Dia hampir sama. Ya. Yang ketiga, dia adalah GAE, bersifat pembiayaan untuk beli gold. Okay, jadi untuk yang kedua ni, anda boleh tengok kat sini, ini kaedah yang ada, yang digambarkan untuk GCA. Customer datang require beli GSA account, jadi dia ada gold lah sama dia. And then dia kena subscribe to facility. Apa yang perlu dibuat stage 3 tu, akan berlaku tawarruk transaction yang mana actual. Jadi itu di situ kami akan datang hadir buat. Dia ada dua layer untuk kepatuhan syariah. Dia ada dua layer. First, waktu onboarding,
Okey. Kedua, post. Kita panggil ex ante, ex post. Itu bahasa kita panggil lah. Ex ante apa-apa yang sebelum kepatuhan syariah, sijil kepatuhan syariah dikeluarkan. Ex post apalah apa yang berlaku selepas itu. Yang selepas itu berlaku dalam dua bentuk. Pertama, continuous engagement. Kami buat syariah review, tengok sini, tengok itu, apa pun pembetulan, jumpa dengan bursa ke perlu, jumpa dengan regulator ke kalau perlu, dengan apa-apa isu. Yang elemen kedua adalah syariah audit yang akan dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan penasihatnya. Jadi syariah auditor akan datang tengok, mungkin tengok sijilnya sama tak dengan goalnya, physical goalnya ada tak sama dan sebagainya. Itu yang akan dilakukan. Dan untuk memberikan suatu jaminan di sini, ya walaupun engagement daripada pihak kontraktor kepada pihak syarikat, kepada pihak advisor lain, tetapi kita juga ada tanggungjawab secara umum di bawah IFSA dan secara umum di bawah tanggungjawab keagamaan untuk memastikan sekiranya kurang tepat, sekiranya tidak betul, rectification akan dilakukan. Kita akan push pihak syarikat untuk buat penambahbaikan, pembetulan sekiranya tak tepat, tak betul, tidak mematuhi piawaian syariah. Itu tanggungjawab sosial, tanggungjawab corporate, tanggungjawab keagamaan yang ada pada tawafuk, pada pihak-pihak raqabah, pihak Israel Consulting dan sebagainya. Jadi kita akan menilai apakah dibuat tawaruk transaction ini, dibeli tak, pada harga apa, dibuat sebelum ke selepas, spot basis ke tidak dan sebagainya. Okay? Dan akhirnya ini 5 tahun ya perlu dibuat dan perlu dibuat pembayaran semula. Kalau GAE juga begitu, hampir sama, ada tawaruk commodity murabah transaction, cuma yang membezakan dia adalah dia two separate. Dia adalah dua komponen berbeza. Iaitu yang pertama, untuk tawaruk transaction dilakukan untuk facilitate pembiayaan, untuk memberi pembiayaan daripada quantum metal kepada pihak pihak klien, okey, maka anda ada liquidity, anda ada liquidity untuk anda. Jadi customer dapat amount, okey. Yang kedua, daripada amount tersebut dibuat transaksi kedua. Walaupun dia sebenarnya nampak macam laju betul lah. Laju tak laju tu soal teknikal, soal kecekapan. Itu tak apa. Kadang-kadang cepatnya, tapi dia memenuhi ke semua transaksi, ke semua syarat-syarat yang diletakkan oleh syariah, maka tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kita akan buat penilaian lah kalau sekiranya ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kemudian anda masuk kepada elemen kedua di mana pelanggan membeli gold untuk disimpan baik. Jadi itu yang kita nyatakan. Dan akhirnya margin tersebut, the customer may face margin call, and if default, quantum metal may terminate the gold enhancement facility dan sebagainya. Ini stage 3 dan 4 untuk tambahan. Baik tuan-tuan, itu ringkas. Saya tak dapat berbicara panjang. Masa yang diberikan cukup sekadar itu. Saya diberikan 30 minit. Saya dah membawa